Assalamualaikum, bersama saya Taufik Hassan dalam edisi Buletin Selatan 5 Disember 2014. Rakyat Johor masih lagi berpeluang untuk menyaksikan pameran STEM Remaja Dunia KLWYSE 2014 yang kini sedang berlangsung di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC. Ketua Jabatan Ahliwal Pos dan Tanda Tangan Digital Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Muhammad Zaidi Abdul Karim berkata pameran berkenaan turut mendapat sambutan dari selatan tanah air termasuk dari Singapura. Johor terutamanya, kita lihat begitu ramai sekali peminat-peminat pengumpul-pengumpul STEM, terutama daripada Singapura. Mereka akan datang beramai-ramai dengan bas kerana di sana mereka telah berjaya mewujudkan minat mengumpul STEM yang begitu baik. Dan kita perlu faham yang sejarah negara Singapura dan sejarah Johor dan Malaysia terutamanya, kita mempunyai sejarah yang hampir sama. Dan STEM-STEM yang dikeluarkan kebanyakannya adalah STEM yang sama daripada zaman British dahulu. Jadi mereka telah berjaya memupuk minat yang begitu tinggi di kalangan rakyat mereka dari segi pengumpul-pengumpul STEM. Jadi kita mengajak rakyat Johor terutamanya untuk sama-sama turut hadir. Sekiranya mereka lebih jauh daripada Singapura, boleh datang ke Kuala Lumpur. Daripada Johor saya rasa lebih dekat sikit. Jadi tak ada masalah. Pameran yang berlangsung selama 6 hari itu menyasarkan lebih 10,000 kehadiran pengunjung dari dalam dan luar negara. Menurut Muhammad Zaidi, dengan adanya pameran ini akan meningkatkan lagi penjualan STEM di negara ini selain menambah minat rakyat Malaysia untuk mengumpul STEM. Dengan adanya pameran KLWYSE ini, kita menjangkakan pembangunan STEM, penjualan STEM di Malaysia dan minat mengumpul STEM di Malaysia akan terus meningkat. Sebelum ini pun kita sudah pun ada lebih kurang 1,000 kelab-kelab STEM di peringkat sekolah. Dan pada tahun lepas saja Pos Malaysia telah berjaya menjual lebih daripada 13 juta keping STEM. Kita merasakan dengan adanya pameran ini, STEM-STEM Malaysia bukan sahaja dikumpulkan oleh rakyat Malaysia, bahkan juga akan turut dibeli oleh peminat-peminat STEM dari seluruh dunia. Beliau berkata demikian ketika dihubungi TV Selatan. Lebih 40 buah negara mengambil bahagian dalam KLWYSE 2014 yang merupakan kali pertama Malaysia menjadi hos kepada pameran STEM bertaraf dunia. Antara negara-negara yang terlibat ialah Indonesia, Singapura, Amerika Syarikat, Rusia, New Zealand, Arab Saudi, India, China, Jepun dan banyak lagi. Lebih daripada 300 pempamer mempamerkan koleksi-koleksi STEM mereka, manakala lebih 600 frame turut dipamerkan. Salah satu tarikan utama ialah STEM terawal yang digunakan di Malaysia iaitu 160 tahun yang lalu. Selain KLWYSE, pameran STEM antarabangsa ASEAN ke-29 turut diadakan di lokasi yang sama. Semua agensi perkhidmatan awam perlu terus memberi penekanan kepada aspek pembangunan inovasi sosial menerusi makmal dan unit inovasi di agensi masing-masing. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah, bagi menambah baik inovasi sosial dalam kalangan masyarakat, ia perlu digerakkan menerusi idea, konsep dan strategi. Menerusi inovasi sosial, hasil pertumbuhan ekonomi negara ataupun capital economy yang bertunjangkan agenda transformasi negara dapat diagihkan untuk memenuhi ekonomi keperluan rakyat dan atau people's economy. Sehubungan dengan itu, saya ingin mencadangkan semua agensi perkhidmatan awam untuk terus memberi penekanan kepada aspek pembangunan inovasi sosial melalui makmal dan unit inovasi di agensi masing-masing agar harapan ini dapat direalisasikan dengan jelas dan bersepadu. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal di Majlis Anugerah Convention Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK Perkhidmatan Awam peringkat kebangsaan ke-13 di Johor Bahru. Jelasnya usaha mentransformasikan inovasi perlu diteruskan yang merangkumi pelbagai aspek seperti pendidikan, kesihatan awam serta pembangunan komuniti. Dalam pada itu, Tan Sri Ali Hamzah turut menasihatkan penjawat awam supaya menggunakan kreativiti dan inovasi agar terus kekal berdaya saing di masa akan datang. Katanya perubahan minda serta peningkatan daya kreativiti dan inovasi amat diperlukan bagi melahirkan penjawat awam minda kelas pertama dalam semua sektor. Melalui daya pemikiran minda kelas pertama, mutu dan hasil kerja yang dihasilkan bukan sahaja akan setanding dengan ciptaan negara maju yang lain, malah akan membawa dimensi baru
kepada corak pemikiran masyarakat di negara ini. Justru itu, KIK perlu bergerak maju dengan memupukkan pemikiran minda kelas pertama menerusi projek-projek yang dihasilkan. Tan Sri Dr. Ali Hamzah turut mahu Institut Takbiran Awam Negara Intan terus memainkan peranan lebih agresif dalam melahirkan penjawat awam yang berkualiti. Tambahnya, penjawat awam perlu terus kekal meningkatkan mutu kualiti penyampaian perkhidmatan dengan memberi perhatian serius kepada pembangunan inovasi dan membudayakan elemen kreativiti. Beliau juga menyarankan kumpulan KIK agar terus berusaha dan aktif mencipta serta melaksanakan projek KIK yang berkualiti, berdaya saing dan seiring dengan keperluan rakyat. Saya percaya masih ada banyak ruang untuk penjawat awam meneroka dan mencungkil idea-idea baru untuk dilaksanakan dalam projek-projek KIK di jabatan masing-masing. Seterusnya, projek-projek KIK yang berpotensi pula haruslah mendapat perlindungan harta intelek dan dikomersialkan. Datuk Seri Najib Tun Razak menggesa semua rakyat Malaysia untuk memerangi rasuah ketika negara menyasar untuk terus memperbaiki kedudukan dalam indeks persepsi rasuah CPI. Malaysia telah naik 3 anak tangga dari tempat ke-53 tahun lepas kepada ke-50 tahun ini dalam ranking CPI melibatkan 175 negara. Najib berkata walaupun satu pencapaian yang menggalakkan, tidak seharusnya berpuas hati dengan kejayaan ini. Sasaran Malaysia adalah untuk menduduki tempat ke-30 pada 2020. Kini Malaysia menduduki ranking CPI ke-56. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memerangi rasuah dengan isu itu menjadi salah satu inisiatif bidang keberhasilan utama negara NKRA dalam program transformasi negara GTP yang dilancarkan pada 2010. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepengurusan KPDN-KK dijangka akan menyiarkan kaedah mekanisme harga automatik APM bagi RON 95 dan diesel seawal Ahad ini. Menterinya Datuk Seri Hassan Malik berkata pihaknya sedang dalam persiapan untuk merangka mekanisme itu dalam usaha bagi memaklumkan kepada rakyat bagaimana APM ini akan dilaksanakan. Kabinet telah membuat keputusan untuk menyampaikan maklumat kepada rakyat mengenai mekanisme ini supaya mereka tahu bagaimana ia dilaksanakan. Kaedah itu akan dipaparkan menerusi media massa seawal Ahad ini. Beliau berkata penyampaian maklumat mengenai APM itu akan dibuat dengan kerjasama Kementerian Keuangan dan Unit Perancangan Ekonomi dan Pemantauan. Akan dibuat bulan ini supaya harga dapat ditetapkan bagi bulan Januari depan. Sekian edisi Buletin Selatan. Teruskan menonton kami di www.tvselatan.com untuk paparan-paparan berita terkini. Salam takzim.